وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari kita terus melahirkan pemohon. Mari kita semua semuanya bersama iman budi hidup. Supaya Allah panggil kita pulang balik dekat dia, kita lalai, beri kita beberapa rasa dan perasaan supaya kita tahu yang kita ni patutnya kembali kepada Allah. Dia beri rasa kita kesedihan pada dunia, bagi tahu kehidupan yang patut sedih lah bila kita akan nanti di akhirat, bukan dunia ni. Jadi apa juga pengalaman yang kita lalui di dunia ni, apa juga kejadian yang kita alami di dunia ni, itulah tandanya Allah nak dapat kita pulang pada dia. Bukan satu kezaliman, tapi Allah nak kita pulang pada dia. Jadi bila duduk dalam ujian ilmu ni, kita banyak ambil pengetahuan dan apa juga panduan dalam kehidupan. Dan memohon kepada Allah dengan berkat-berkat ujian ilmu ni, para malaikat hadir di sisi kita untuk doa kita dan banyak dengan doa-doa yang baik. Okey, sambung. Pagi ni kita baca kelima. Muka surat berapa? 41 Ustaz, setengah daripada yang mengeluarkan oleh dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali Rafi'i dalam ini maka apabila mengambil dia bahawa sungguhnya lelaki yang bila memandang dia. katakan Ustaz, sekali sampai sebagai tiga. Kita baca di atas. Bahawa sungguhnya lelaki apabila memandang dia kepada isterinya dan memandang pula isterinya kepadanya, bila lelaki pandang isteri dan isteri pula pandang dia, nescaya di saat itu menilik Allah Ta'ala kepada kedua-duanya sebagai tilik rahmat. Ini Allah pandang ini, bukan Allah pandang kita dan dalam faham. Allah pandang ini dengan pandangan belas kasihan. Siapa? Suami, siapa? Isteri. Bila ada pasangan, kita pandang pandangan kita, pandangan kita, dan Allah juga akan pandang kedua-duanya dengan pandangan yang rahmat. Dia lebih kurang macam ni ya. Kalau kita nak faham ilmu sekali, nampak tak lain ini? Ini suami, ini isteri. Setiap kali mereka ni memandang, ini satu perbuatan yang Rasulullah sebut. Perbuatan senang dia, saling berpandangan. Saling berpandangan. Antara dua ini. Dan kedua ni akan mendapat rahmat
Kedua ni akan mendapat rahmat. Lepas tu ngaji-ngaji lah pandang bini tu. Pandang sekarang, pandang. Cepat, siapa lelaki bini dengan kuliah pandang. Pandang muka bini. Bini pandang muka isteri. Cepat-cepat Allah nak beri rahmat. Terus amalkan apa belajar. Cepat-cepat. Pandang. Dah pandang dah? Pandang, jangan jeling lah. Jeling lagi. Kat rumah, bini kat rumah. Oh, bini kat rumah. Pandang online. Jelingan manja je tak? Jeling manja lagi. Pandang online. Tengok bawa video call. Bawa video call. Pandang. Tenang muka dia betul-betul. Pandang dengan kasih sayang lah. Orang pandang dengan menyampah, tak ada dapat rahmat. Saya makan tak? Kau pandang dia macam dia pandang abang Liman Zoya kata abang Liman geli aku uban banyak dia. Tak ada dapat rahmat. Pandang dengan penuh kasih sayang. Waktu tu Allah beri rahmat. Untuk kita lebih semangat. Rahmat ni apa? Kasihan belas. Kasih sayang. Tahu ulama guna perkataan apa? Belas kasihan. Boleh je. Banyak guru-guru dia pakai perkataan belas kasihan. Ini nama dia rahmat. Diberi belas kasihan. Perkataan ni, rahmat ni juga dikatakan apa ni? Kat mana kita dengar dalam rahmat ni? Mati redha radiyatan mardiyah redha. Kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah. Ini perkataan ni kalau pakai ni, kembali ke rahmatullah ni. Ni kalau kita translate kan kembali pada rahmat Allah lah. Ini apa ni? Ini adalah doa atau ucapan yang diucapkan apabila seseorang itu masuk pada alam kematian. Ini doa memberitahu tentang dia berjauhnya kematian. Ramai orang cakap rahmat-rahmat ni tapi mungkin kita tak jelas makna dia. Mungkin makna tak jelas. Sekarang kita jelas betul-betul makna rahmat ni. Supaya bila kita jelas makna rahmat ni, maknanya kita ada kita termotivasi untuk melakukan dia. Ini apa lagi perkataan yang kita selalu dengar yang berkaitan dengan rahmat ni? Cuba fikir-fikir sikit pagi ni. Malaikat. Tak mau beku je. Lepas makan nasi lemak beku pula. Malaikat. Okey. Rahmatan lil alamin. Itu satu Rasulullah. Dia bawa benda ni lah. Okey, sebelum tu. Apabila syurga itu dia berbalah dengan neraka. Dalam hadis kata, aku tempat orang ini. Neraka kata aku tempat orang ini. Syurga kata aku tempat orang-orang macam ni. Neraka kata aku tempat orang-orang macam ni. Maka Allah berkata pada syurga dan neraka, wahai syurga dan neraka, diam kamu. Maka Allah kata pada syurga, wahai syurga. Ni saya nak tunjuk ni, tengok ni Saya nak tengok ni. Dia kalau belajar lukis-lukis ni nota banyak tapi lambat sikit dah nak katam. Tak apa Apa sangat. Okey, Ustaz. Faham. Kamu adalah tempat
orang-orang yang aku beri rahmat. Allah cakap dengan syurga macam ni. Allah berfirman dengan syurga macam ni. Wahai syurga, setelah syurga ni dia berbalah-balah dengan neraka, dia kata gini, syurga kata gini, neraka kata gini, syurga kata gini. Aku tempat orang gini. Aku tempat orang berdosa, neraka kata. Syurga kata aku tempat orang-orang lemah. Dia kata macam-macam. Akhirnya Allah kata, diam kamu. Sebenarnya kamu ini adalah tempat bagi orang-orang yang aku beri rahmat. Nampak tak perkataan ni? Nampak perkataan tu tak? Kau ni tempat orang yang aku beri rahmat. Aku beri mereka ni belas kesian. Lepas tu rahmat ni sikit masuk syurga. Kita dah dengar cerita kan? Rasulullah dah cerita dah dalam hadis dia. Bani Israel. Nanti ada seorang lelaki dari Bani Israel. Dia ni ibadah dia 70 tahun. Ibadah dia 70 tahun. Maka Allah kata dalam dekat masyar nanti, masuklah kau syurga dengan rahmatku. Dia kata tak nak. Aku nak masuk syurga dengan amal aku. Maka dihitung amal dia 70 tahun ni. Tidak sama dengan nikmat balasan apa kebaikan yang Allah beri pada dia sebelah mata. Lihat sebelah mata je. Bukan dua mata, sebelah mata. Sebelah mata tu dengan amal 70 tahun tu tak mampu menerangi apa yang Allah ganjar pada dia. Jadi malaikat kata engkau tak boleh masuk syurga. So, amal kau 70 tahun tak cukup. Barulah dia kata masukkanlah ke syurga ya Allah dengan rahmatmu. Tu tiket dia rahmat. Tapi bukan maknanya mengharapkan rahmat tanpa beramal. Itu Rasulullah kata ahmaq. Ahmaq ni orang bodoh. Sebelah mata tu dengan amal 70 tahun tu tak mampu Takkan wahai syurga kamu adalah tempat kan? Tempat adalah tempat. Tempat. Kamu adalah tempat. Terima kasih Kaina. Orang yang ku beri rahmat. Takkan letak kat telinga je tu kan? Telinga apa? Telinga macam tu lah bunyi dia. Macam mana lah macam ni? Kenapa kak? Are you talking to me? Volume dia yang dia rasa Dia ni. tak tu. Oh, You no. talking to someone. Okay, someone else. Okay, sorry. I get it wrongly. I thought you're talking to me. Okay. Wahai syurga, kamu adalah tempat orang yang kuberi rahmat. Nampak tak perkataan rahmat ni? Dia memberi 1000 erti tau. Dia memberi 1000 kebaikan. Ini dia punya erti. Ini dia erti. Buat dirilah. Juga dari rahmat ni lah yang kita selalu dengar. Isi kandungan doa malaikat. Allah dia. Spelling tu. Tangan ni ditaruh dekat S pula. Isi kandungan doa malaikat. Apa di doa malaikat ni? Rahmat dan keampunan. Apa lagi? Malaikat ni dia kalau doa untuk manusia ni, dia antara doa dia apa? Ya Allah, rahmatilah dia, kasih apa? Ampunkanlah dia, rahmatilah dia. Bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat ni dia doa kepada kita. Dia doa kepada kita dua benda yang sangat berharga. Satu keampunan, satu rahmat.
Apa lagi? Berapa banyak cabang dah. Apa lagi yang kita biasa dengar Kak Rahmat? Keampunan tak betul, Ustaz. Keampunan. Okey, terima kasih Kak. Keampunan. Okey. Okey. Lagi. Apa lagi kita tahu Kak Rahmat ni? Doa yang wajib dibaca. Ada? Pada apa? Sikit. Ampun, malas Solat duduk sikit. jenazah, Ustaz. Pada apa? Solat Ginda? jenazah. Jenazah. Terima kasih Jenazah. Ginda. Jenazah. Jenazah. Okey. Kalau tak baca, tak sah. Doa jenazah ni paling kurang Allahumma fillahu warhamhu. Ada ulama kata ini minimum. Allahumma fillahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Allah yang arahkan kita doa melalui hukum syarak sembahyang jenazah. Kalau tak doa ke rahmat, tak sah. Yang lain itu daripada sunat. Mesti doa dua benda. Satu keampunan, satu rahmat. Satu keampunan, satu rahmat. Kenapa? Dengan rahmat Allah ni nanti dia akan masuk syurga. Lepas tu yang depan-depan ni adalah doa masuk syurga, apa benda, macam-macam lah. Sucikan tu hati dia, sucikan dia punya dosa, tutupan dia air salju. Macam-macam lah doa yang depan tu. Tapi dia main doa yang utama yang mesti dia baca untuk mengesahkan sembahyang jenazah yang menjadi rukun fardu kifayah ni, Allahumma fillahu warhamhu. Tu rahmat. Tu rahmat. Apa lagi? Ustaz, tu Ustaz mungkin nak tambah dibaca masa solat jenazah. Okey. Solat. Okey. Lagi? Apa lagi? Rasulullah, maka Haji Yusuf tadi membawa Rahmatan lil alamin. sekalian Alam. membawa rahmat sekalian alam. Alam ni apa? Alam ni apa-apa lah, semua-semua lah alam ni. Dia membawa rahmat kepada sekalian alam. Okey. Rasulullah dia membawa rahmat. Ini doa ni, dia telah kembali ke rahmatullah. Walaupun orang yang meninggal ni tak semayang, walaupun yang meninggal ni samsing. Orang kampung kenal dia samsing. Orang tahu dia ni minum arak. Orang tahu dia ni gedebeh. Bohong orang. Macam-macam kejahatan lah dia buat. Tapi orang tetap kata kembali ke rahmatullah. Supaya dia balik ni pada Allah ni, dia dalam rahmat. Lepas tu kita doa, wa rahmatan indal maut. Betul? Betul, Ustaz. Kita mohon rahmat nak mati. Waktu nak mati ni supaya Allah rahmat. Lepas tu kalau dalam kitab kata kalau orang tu hampir pada kematian, dia mesti harap rahmat. Waktu tu dia kena maksimum harap rahmat Allah. Harap Allah kesian kat dia waktu nak mati tu.
Dia mesti rasa dia betul-betul mohon rahmat Allah. Mohon Allah kesian kat dia. Kenapa? Pastilah dia mati itu, dia buat dosa. Ada dosa yang dia bawa. Bila Allah rahmat, Allah akan ampunkan dia. Pastilah waktu dia mati itu, ada qada wajib-wajib yang dia tak buat lagi. Tak tempat. Sebab banyak sangat. Yelah, umur 60 baru belajar semayang. Tengok salah pula. Dah dia kata. Nak ganti pun sikit. Tengok Rasulullah tegur sahabat yang salah semayang tu. Engkau ulang salah semayang balik. Mana semayang salah ni, dalil ni nak kena ulang. Itu dalil tu perbuatan seorang lelaki tu. Dia semayang, Nabi berhati dia semayang. Nabi kata ulang balik, engkau perlu semayang. Semayang lagi, Nabi kata ulang balik. 3 kali Nabi kata ulang, dia kata, wahai Rasulullah, ajarkan aku. Baru Rasulullah ajar. Jadi, semayang salah ni nak kena ulang. Jadi, dari keupayaan yang sangat sedikit, baki masa umur yang sangat sedikit ni, bimbang nanti tak habis. Tapi umur ni bukan kerja kita. Kerja kita apa? Kerja kita buat sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa harap rahmat. Sebab tu kita doa juga. Banyak doa juga kita sebut perkataan rahmat. Wakina. Doa subuh tadi. Allahumma adina fiman hadait. 1. Wa'afina fiman afait. 2 ni imam baca. Wa tawallana fiman tawallait. 3. Wa barik lana fiman atait. 4. 5. Wakina birahmati. Rahmat, nampak kata rahmat tu ada. Wakina, dan jauhkanlah kami birahmati, dengan rahmatmu, syarra ma qadait, apa saja kejahatan, musibah, keburukan yang engkau telah qadakan sejak azali lagi. Engkau dah tetapkannya hari ini kami akan menerima keburukan, dan apa juga keburukan apa-apalah, aksiden ke, sakit ke, tiba-tiba jatuh ke, apa benda, pengsan ke, apa benda, satu macam yang kita tak nampak apa ketentuan kita. Dan tubuh tadi kita doa, wakina, jauhkanlah ya Allah dengan rahmat engkau, dengan belas kesian engkau pada kami ni, jauhkan apa musibah yang telah kau qadakan. Dia pun beri kerja motor pancit. Jangan marah. Jangan marah dengan takdir. Kita tak lawan takdir. Kata, kenapa motor ni? Macam-macam lah. Sama orang tendang motor lah. Tiba nak keluar kerja, sakit perut pula. 2 kali buang air besar. Patutnya dah keluar, dah on the road ni. Marah-marah pula. Orang hajau punya perut. Perut pula kita dah orang hajau. Kesian kat perut. Perut kata aku tak bersalah. Engkau punya pasal lah aku lambat di kerja ni. Aku dah ni. Selalunya aku pukul 7 dah on the road. Aku dah dekat jalan raya. Sekarang ni pukul 7.30 punya. Kan dah jam, dia marah perut. Allah tak takdirkan aku macam ni, perut cakap. Aku takdirkan Allah, takdirkan aku buang najis kau. Lewat sikit daripada hari waktu biasa. Dia punya nyumpah dengan kita ni. Nampak tak? Dia sedang bergaduh dengan takdir. Dia sedang berkelahi dengan takdir. Ni ramai orang buat. Tanpa sedar, dia tak reda dengan takdir. Dan Allah murka manusia macam ni dengan dia berkata, engkau cari Tuhan lain daripada aku. Allah takut dengar. Takut dengar. Pagi ni nak makan lontong, tengok kedai lontong tutup. Makcik ni aku tak faham nak makcik tu pula dia marahnya. Nak menega, dia nak menega. Wah, dia jadi bos pada makcik tu pula. Berarti lah makcik tu nak menega. Aku datang ni tutup. Aku datang ni tutup. Nak menega tak nak? Wah, dia marah makcik tu. Padahal makcik tak dengar pun. Lepas tu ngumpat lah kadang-kadang pemalas makcik ni. Tak pasal-pasal dapat dosa ngumpat. Tak sedar ni kita buat ni. Kita tak sedar kita buat ni tau. Tak sedar kita buat. Itu nak kena faham, moga-moga perjalanan hidup ni kita faham dengan keadaan macam ni lah.
Kita try, tak dapat, itulah Allah berurusan kita tak dapat. Takdir Allah gitulah. Dan setiap takdir Allah ni dia memiliki kebaikan. Cuma kita tak nampak sebab dia tak sesuai dengan nafsu kita. Apa kita nak tak dapat. Sedangkan yang menunggu tu kalau dapat tu mungkin menunggu benda tak baik. Mungkin pagi itu makan runtuh tercekik. Dan Allah dengan rahmat dia ubah. Mungkin makan tercekik. Jadi beli benda lain. Jalan-jalan tak ada apa beli. Bubur je dia. Makan bubur sarapan. Itulah rezeki kita. Kalau kita faham lah. Kalau kita faham kerja Allah ni, kita jangan campur kerja Allah. Kita tak boleh buat pun kerja Allah. Allah punya kerja sebagai Tuhan, itu kerja dia. Kita sebagai makhluk, kerja kita ni. Makhluk, duduk di tempat makhluk, Allah di atas sempurna. Dan duduk Allah dia sempurna. Dia tak ada kurang. Dia sempurna. Dia penuh dengan sifat kesempurnaan. Kita jangan mengeluh tu lah sifat kurangan. Jadi, pemberi rahmat ini ialah Allah. Jadi bila kita faham rahmat ni, benda yang sangat berharga, kita akan cari jalan-jalan untuk dapat rahmat. Banyak-banyak lah kan. Antaranya kita dah belajar pun. Antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran apa? Bila Quran itu dia pendengarkan padamu, dengar dan diamlah. Bila dengar baca Quran, diam, dengar. Kerana engkau akan memperoleh apa? Rahmat. 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 Rahmat juga buatan dia. Doa-doa yang kita baca bulan Ramadan tu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tengok ending dia apa? Ending dia. Birahmati kaya. Birahmati. Birahmati. Dengan rahmat engkau. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang pengasih dan yang sangat pengasih. Yang memberi kasih pada kami. Yang beri kasih dia beri rahmat. Minta doa. Beri kami redha. Beri kami jannah. Supaya mati ni dalam redha Allah. Bila mati dalam redha Allah ni, buat kuli jannati, masuk syurga. Lepas tu minta lindung, wa na'udzubika, selamatkanlah kami, lepaskanlah kami. Min sahratika wan nar, seksa api neraka. Lepas tu minta, nak dapat dua-dua ni, kenapa? Mohon ampun. Ampun karim. Engkau ni pengampun, engkau suka ampunkan hamba engkau, maka ampunkanlah kami. Kami minta semua ni ya Allah, kerana engkau memiliki rahmat dengan rahmatmu. Begitulah pahaman doa tu yang kita baca setiap malam bulan Ramadan. Dan dengan rahmat Allah, dengan izin dia, dengan kasih sayang dia, kita temui antara kita ni, lelaki dan perempuan yang berpasangan ni, ada jalan rahmat. Lepas kuliah ni pandang isteri, cakap dengan isteri, Abang Leman sayang Kak Joyah. Pandang dengan dia sayang. Joyah kata, Joyah pun tersangat sayang dengan Abang Leman. Oh Abang Leman, you are my hero. Amboi Abang Leman. Joyah cakap orang putih bagi ni Abang Leman macam mana? Tanah merah lah. Tanah merah lah. Rumah Kak Larina. Saya Ustaz. You are my hero Abang Leman. Abang Leman kata abang ni bukan hero dah. Abang dah tak larat dah. Abang pergi jalan pun semput dah. No Abang Leman. You will be my hero. Ever and ever. Abang Leman dengar tu bersemangat. Tegak jalan. Yes, I am your hero. Yes Ustaz, you are right Ustaz. Yes. You are my hero Abang Halim. Doktor kata, Abang Halim, you are my hero. Abang Halim kata, jom kita pergi semakin hero. Tak apa. Always my hero. Kerana ada semakin hero tak buat? Tak ada Ustaz, tak ada. Tak ada. Tak ada. Belanja belikan. Dan belanja belikan.
Kita masak asam pedas. Sambil makan tu pandang bini makan. Baik sikit tulang cukup lah. Makan pandang bini, pandang dengan penuh kasih, penuh sayang. Waktu tu Allah turunkan rahmat dia. Faham ke dekat kita? Amboi, dapat rahmat. Apa lagu tu buat? Jom pandang-pandang, jom pegang-pegang, nanti dapat lambat siang dan malam. Apa buat? Jom pandang-pandang, jom pegang-pegang, nanti dapat lambat siang dan malam. Itu lagu tu. Tahu. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang. Ini tak ada. Jom pandang-pandang, jom pegang-pegang, nanti dapat rahmat siang dan malam. Itulah sifat orang beriman. Ini kalau suami Mimi Hassan dengar ni, dia telefon aku ni, kau hajar kau tukar lirik lagu aku. Very best lah dapat pandang. Kalau kerja jauh, PJJ kan? Video call. Bini tengok kita bini. Jangan lupa bawa gambar Ustaz letak dalam wallet. Gambar dalam wallet. Boleh juga. Tapi pandangan tu pandang gambar, tak live. Itu tengok rakaman. Tengok rakaman tu dia tanya. Ada soalan pun dia nak tanya macam mana rakaman ni. Kalau live boleh tanya. Tu tengok live. Video call. Ini perjalanan rahmat. Banyaklah yang kita kata kan, yang boleh rahmat ni. Tapi rupanya di pasangan ni pun ada jalan rahmat. Dengan pasangan kita pun, dia memiliki jalan rahmat. Dan kita juga adalah jalan rahmat bagi dia. Macam Allah kata kan, kalau orang tu bangun malam, dia kejut pasangan dia, dan Allah akan memberi pandangan rahmat pada mereka. Bangun malam lah, pukul 4 ke pukul 5, kejut pasangan. Kejut dia, bang. Jom lah bang. Tahajud. Alah, ngantuk lah. Bang, doa makul bang. Ngantuk lah. Abang doa lah, abang nak apa? Nak kahwin dua ke apa? Bangun lah. Ya, okey. Cepat je bangun buat. Wah, jawab abang aku kata. Cancel, you are not my hero. You are my hero. Tak jadi buat. Tak jadi hero. Sian abang. Dia kejut pasangan dia. Dekat situ pun Rasulullah kata Allah akan beri rahmat. Tapi kau tak bangun nak kejut apa? Dua-dua tak bangun. Dua-dua jaga je subuh. Kalau perempuan dia haid tak apalah. Tapi kalau dua-dua perempuan pun dah tak ada haid. Jadi maknanya boleh semayang hari-hari lah. Hari-hari boleh semayang. Jadi bila kita kejut pasangan kita bangun malam, Rasulullah juga kata Allah akan beri rahmat pada dia. Dapat rahmat lagi. Dapat rahmat lagi. Bangun pagi tengok muka bini tengok muka kita. Dapat rahmat lagi. Allah. 1000 rahmat. Allah, yang ni 1000 rahmat dalam kehidupan ni 1000 rahmat dalam kehidupan ni. Kita baca benda ni pun kita faham rahmat ni yang penting tu, kita faham rahmat ni apa. Bila kita faham, kita akan hargai. Bila kita hargai, kita rasa mahalnya rahmat ni. Tiket untuk aku masuk syurga. Tempat orang masuk syurga. Allah kata dengan apa? Dengan syurga. Kamu adalah tempat rahmat. Maksudnya tempat orang yang aku beri rahmat. Ini tempat dia. Apa? Jannah. Lepas tu kita doa ke orang kan. Semoga Allah merahmati kehidupan kamu. Dunia dan akhirat. Rahmat. Disebut rahmat. Orang mati disebut kembali ke rahmatullah. Doa tu, bila dia pulang ni, roh dia ni menghadap Allah,
jasad yang ditanam dalam kubur di bumi, disimpan, dan dia akan masuk balik, dan rohnya akan masuk balik kubur dengan jasad yang lain. Dan pemulangan semula ni, pulang daripada alam syahadah ni, bumi ni, pergi ke barzah ni, maknanya dia didoakan kembali ke rahmatullah. Tu perkataan tu yang selalu disebut tu lah. Menunjukkan apa? Mahalnya rahmat Allah ni. Lepas tu cari, pergi belajar dalam kitab-kitab banyak. Apa perbuatan, apa perkataan yang boleh mendatangkan rahmat Allah. Saya dah ajar rasa dulu ni. Betul tak? Dah lama dah ni kalau saya ajar dulu. Satu dah. Baca antara dua sujud, Ustaz. Ya, apa? Alius? Baca duduk antara dua sujud. Salah satu juga. Ya. Rabbi pilih kan? Warhamni. Ya, betul. Itu juga. Tapi baca tu mesti ada hati. Mesti ada hati yang mengiringi. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku. Hati mesti harap. Mesti ada harap. Apa saja doa yang dibaca dalam solat, hati mesti harap. Kalau dah hati ingat, lain tak guna lah. Dia doa ni, dia bukan baca doa. Dia doa ni maknanya dia berdoa tu. Berdoa lain. Berdoa lain, baca doa lain. Baca istighfar lain, mohon ampun lain. Dia kalau berdoa ni, dia ada iringan hati. Mana baca Rabbi pilih ni hati harap. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Warhamni, kesian kat aku Tuhan. Aku ni bergelut dengan dunia ni. Ya Allah, rehatkan hati aku. Kesian dengan aku Tuhan. Biar aku boleh fokus pada ibadah aku. Kesian kat aku Tuhan. Dengan penuh harapan. Dengan penuh harapan. Harapan macam mana? Harapan yang lebih tinggi daripada gunung. Bukan harapan sikit-sikit. Abang Razain, sila tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hubungan kait antara rahmat dengan nikmat Ustaz? Okey. Nikmat ni Allah beri. Rahmat juga Allah beri. Bila Allah beri nikmat, kita makin taat, itu maknanya Allah beri nikmat dengan rahmat. Kita tengok slide ni. Okey, ini everything ni dah complete ni. Dah complete, kita letak atas sikit sebab kita nak jimat kertas A4. Kita buat kat bawah ni. Bila saya buat garisan dalam slide, ini adalah the different story. Ya, Abang Razain tanya tadi. What is the relationship? Apa kaitan rahmat kat bawah? Alamak, apa pula Google punya address ni keluar ni? Apa kaitan rahmat dengan nikmat? Okay. Kalau kita dapat nikmat, kita lahirkan rasa syukur. Rasa syukur ni maksud apa? Apa Ustaz? Lahirkan syukur ni maksud apa? Apa makna syukur dari segi bahasa? Terima kasih Ustaz. No. Ain puji. Kita kata apa? Ain puji. Hebat Allah untuk taat. Ain puji. Syukur ni adalah ain puji. Apa ain? Jasad. Plastik ni adalah ain handphone. Jisim diri. Kain ni adalah ain tuala. Faham tak kalau dia itu? Ini plastik ni. Ini plastik ni. Ini ketuk ni plastik. Badan.
Plastik ni ain apa panggil libat ni? Nanti apa? Adapter. Adapter. Soket. Soket. Ain soket. Apa tak? Apa yang tunjuk? Jadi syukur ni adalah ain puji. Nampak tak? Badan puji. Badan puji. Puji ni ain puji. Puji ni dia punya badan tu adalah syukur. Okey, boleh faham Tu dah bagi banyak tu. Pertama dia dah faham. Ustaz Nurul tanya sikit. Kita berikan pada benda, nama benda tak boleh ke? Benda. Nama benda lah. Macam tadi dia cakap lah. Macam tadi dia kata tadi lah. Macam Ustaz cakap kayu. Kertas ni ain buku. Faham tak? Kertas ni ain buku. Kulit, darah, tulang ni ain tangan. Okey, boleh nampak lah. Okey, Ustaz. Jadi, syukur tu ain puji. Jadi, puji Allah ni, badan dia, zat dia ada syukur. Macam tu. Ustaz nak tanya. Ha. Ada tak perkataan lain selain daripada ain yang maksud sama? Zat. Okey. Badan. Faham. Okey, terima kasih. Diri. Juzuk. Semua dalam kitab dia panggil ain lah. Gunakan nikmat Allah pada taat. Apa kaitan ni? Bila nikmat Allah ini kita syukur, kita syukuri, kita guna bahasa Melayu yang betul sikit lah. Marah orang dia bahasa dia. Kalau cakap Melayu tak erti dia kata. Kata orang Mak Kilau ni berbela bangsa Melayu, agama, cakap Melayu tak pandai. Ni. Lama kat California macam tu lah Ustaz. Lebih kurang lah. Maknanya pemberian itu dengan rahmat. Maknanya tanda Allah beri tu, Allah beri dengan kasih sayang dia. Macam benda lain lah, kita diberi nikmat sihat. Dengan sihat ni kita pergi surau, berjalan, naik motor ke, kita pergi masjid. Dengan sihat ni kita bekerja, dapat duit, kita sumbang keluarga kita, tanggung keluarga kita. Kita beri semua sumbang lah sikit-sikit dan siapa yang kita rasa nak bersumbang, sedekah ke, nak hadiah ke. Maknanya nikmat kita sihat ni diberi dengan rahmat. Dengan sihat ni kita boleh belajar agama. Betul tak? Kita boleh duduk online, offline. Kita boleh duduk belajar agama. Kenapa? Sihat. Badan sihat. Jadi nikmat sihat itu dikatakan diberi dengan rahmat. Okey. Kalau sebaliknya. Ngentut dari sikit ni. Ini ialah benda yang berlawanan. Sebelah ni adalah benda yang berlawanan lah. Okey. Kalau diberi juga benda ni, saya harap tak ada apa. Faham. Itu je saya harap. Diberi iman. Tapi tanpa syukur. Tanpa dia syukur, ini pun tak payah tunjuk dia lah. Dah tak puji Allah. Gunakan nikmat
Allah pada jalan dosa atau maksiat. Kufur nikmat. Ni. Jadi gini. Maka nyatalah inilah yang dipanggil apa nama ni? Laknat. Ini dipanggil kufur nikmat. Bukan kufur akidah. Kufur nikmat. Ini nama dia kufur nikmat. Ada duit pergi mazi-mazi, kufur nikmat. Ada duit beli benda tak perlu, itu pun kufur nikmat. Ada duit pergi buat dosa, gunakan duit itu untuk dosa, kufur nikmat. Itu duit. Ada kereta, tak nak bawa pergi belajar, tak nak bawa pergi mengaji, tak nak bawa pergi ziarah, bawa pergi benda-benda yang tak baik lah. Pergi tempat tak baik. Kufur nikmat ada kereta. Ada mata, tak nak guna untuk belajar, untuk tengok Quran, untuk tengok bini, untuk tengok anak, muka anak, tengok bini dapat rahmat, tengok benda-benda yang haram, itu kufur nikmat. Ini kufur nikmat. Ni. Kalau jadi begitu, ulama dah kata, pemberian itu bukan dengan rahmat, tapi pemberian itu dengan istidraj. Kalau kata-kata pemberian itu dengan laknat. Beri juga, dapat juga. Beri juga, dapat juga, tapi bukan dengan redha Allah, bukan dengan rahmat Allah. Okey, Nizar tanya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada nikmat, ada duit tapi kedekut dikira kufur nikmat. Kufur nikmat juga dia. Kedekut. Tuan, bagi RM1 tuan, budak-budak mana boleh pakai duit, dia kata. Tak ada duit banyak. Oh, kalau duit banyak. Kalau tak ada duit tak apa. Kalau tak ada duit tak apa, bagi RM1. Duit banyak. Orang datang aja terus bungkusnya apa yang orang buka-buka pakai duit tu apa? Peti besi. Bungkus. Siapa lagi datang ni nak minta sumbangan? Oh, peluk peti besi. Amboi, dahsyat tu filem tu. Dia ajar something tu. Yang kita mungkin lawak jugalah, tapi dia tak ajar benda. Dia ajar benda. Yang kedekut lah. Yang kedekut. Okey. Ini nama dia istidraj. Okey. Ni dia punya consequences. Apa kat tu dia Akibat. Yes. That's right. Akibat dia adalah Allah kata azab yang satu perkataan disebut dalam Quran. Pedih. Azab yang pedih. Kalau engkau syukur, aku tambah nikmat. Okey. The consequences dekat sini pula is different. Allah kata dalam Quran apa? Kalau engkau syukur, aku tambah. Tambah nikmat. Jadi syarat apa? Syukur. Kalau kau kufur, azabku sangat pedih. Okey, abang dan lain, adakah pandangan ini telah memberi faham? Ustaz, dia sangat jelas Ustaz. Tapi dia telah membuat sel otak saya berfikir lagi Ustaz. Boleh Ustaz tambah Ustaz? Boleh. Saya yang kita tahu Ustaz, hujan itu turun sebagai rahmat ke bumi lah. Untuk makhluk lah kan. Jadi rahmat bagi setengah orang, ada juga dia bukan rahmat pada setengah orang kerana kalau hujan tu turun untuk membasahi bumi, pokok-pokok, kalau dia turun sebagai banjir atau malapetaka tu macam mana Ustaz? Malapetaka, dia malapetaka lah. Jadi bagi Lepas tu dia ajar kita untuk berdoa kan. Bila hujan turun, ya Allah, jadikanlah hujan ini memberi manfaat. Ada doa dia kan? Ya, betul Ustaz. Masa ibadah PN.
Itu doa dia. Supaya apa? Dia turun dengan rahmat. Lepas tu banyak orang kata hujan rahmat, hujan rahmat, hujan rahmat. Contoh Ustaz. Hujan rahmat. Contoh Ustaz. Kita kata hujan, kita kata rahmat. Supaya apa? Dia turun ini dengan rahmat. Doa. Okey. Apa lagi Abang tanya apa? Contoh apa? Contohnya, saya nak tahu lah. Adakah sesuatu itu turun, dia rahmat kepada satu pihak dan dia bukan rahmat kepada satu pihak. Dia macam peringatan kan. Dia, macam benda lain lah. Macam COVID je. Macam COVID. Ada orang dia duduk dalam musim COVID macam kita sekarang ni lah. Ya, ada orang duduk musim COVID, dengan COVID ni dia tak boleh pergi masjid, tapi dia nak rasa nak belajar, dia jumpa kat online. Betul Ustaz. Dan dia belajar much better daripada dekat tempat lain. Betul Ustaz. Dan dia improve themselves is much better daripada dia belajar kat masjid. Rupanya. Dan dia pun tak tahu. Rupanya dalam ujian tu ada hikmah. Ada kasih sayang Allah. Contoh dia, ni contoh lah. Orang yang WhatsApp saya, Ustaz, dengan COVID ni saya dapat lah belajar. Tak ada COVID, saya dapat belajar online. Rupanya belajar online ni saya boleh buat buku, saya boleh buat nota, saya boleh begini, saya boleh faham. Dan dengan kasih sayang Allah juga saya berubah. Saya nampak lah diri kita dah berubah sedikit lah. Tak adalah teruk macam dulu. Even though not 100%. Tapi better late than never lah. Walaupun bulan 60. Baru saya jelas nampak ni. Baru faham ni. Kerja siapa ni? Anugerah siapa ni? Pemberian siapa ni? Perjalanan takdir siapa ni? Allah SWT. Apa sedar? Apa nampak? Lembutnya dia mengubah kita ni. Dia tak goncang pada kita. Dia tak bagi kita penyakit teruk. Dia tak temuan kita dengan insiden, baru sedar. Tak. Lembutnya dia ni, latif. Dia ubah kita secara lembut. Tak sedar. Tiba, aku faham pula. Aku belajar pula. Aku boleh berubah pula. Nak keluar rumah, dah pegang hifzid. Tak payahlah pakai lagi dah hifzid ni. Nak pakai baju ketat. Baru tengok. Dulu tak ada instrumen. Dulu lagi ketat lagi bagus. Kan, ketat lah. Tak boleh. Ada ilham yang menyatakan gitu. Tapi dia soal COVID. Orang gawat. Tapi dia dapat kebaikan. Rahmat Ustaz. Itu rahmat Allah. Allah kesian kat manusia ni. Dia tahan kita dalam rumah. Dia tahan kita dalam rumah untuk kita berfikir. Apa nak buat dalam rumah ni? Takkan nak makan je. Hari je kawan pun hantar WhatsApp. Kau nak belajar agama tak? Nak join? Ni ada kelas ni. Bolehlah join. Ramai kawan kita join sebab kita hantar. Betul tak? Sebab je. Dia terima tak terima itu adalah Allah yang gerakkan hati dia. Jadi kita hantar kawan kita, dia join dan dia boleh faham, dia boleh berubah. Setiap kali dia duduk, kita dapat pahala. Setiap kali dia duduk begini, kita dapat pahala. Dia berubah, kita dapat pahala. Ini saham kita. Kalau kita mati, dia terus tengok belajar online yang kita recommend, yang kita tunjuk. Kita dapat pahala dalam kubur. Kenapa? Kita memberi jalan pada ilmu yang bermanfaat. Saya tahu ni ramai ni, 240 ni. Bukan semua belajar dengan saya kat surau, betul tak? Kalau saya count mungkin tak sampai 50 orang pun yang belajar kat surau. Tak sampai 30 orang pun kadang. Tapi Allah takdirkan dia begitu. Siapa yang menyusun ni? Tanyalah dulu diri, siapa yang menyusun ni? Siapa yang lembut dia ubah aku? Siapa aku dah berubah. Dulu tak baca Quran, dah baca Quran. Siapa yang menyusun ni? Siapa yang mengubah ni? Siapa ni? Itulah Allah. Jangan tak tahu. Bukan saya. Saya ni cuma apa dulu saya belajar, saya bagi je kat orang dengar. Itu je. Tak ada apa-apa pun saya ni. Dan Allah beri ubah. Allah beri, ubah tu Allah beri. Tapi Allah mungkin nak tengok kita punya kesubuhan lah. Cari kelas, belajar, baru berubah. Kalau duduk, mana nak berubah, betul tak? Macam lapar, nak kenyang, pergilah makan. Nak pandai, pergilah belajar. Ikutlah peraturan adat. Betul? Itu
Allah beri. Dan kita mungkin tak pernah sangka ada kuman datang kat dunia. Dengan kuman datang kat dunia ni, Allah jadikan sebab manusia ada yang berubah. Ada juga jadi kufur. Dia kata tak dapat vaksin mati. Ada kata itu. Dapat vaksin ni boleh hidup 3 tahun lagi. Ada kata itu. Ada yang kufur siap juga sebab ni. Fahamlah, ini usaha lah macam makan ubat. Betul tak? Sama macam ubat. Berarti ni macam kita makan ubat. Sebutlah whatever you nak sebut. Immune ke apa benda. Nak kuatkan immune ke, daya ketahanan ke, sebutlah. Tapi dari perubatan dia kata macam ubat lah. Macam lagi kita berubat. Ada orang berubat, Allah izinkan sembuh. Ada orang berubat, Allah tak izinkan sembuh. Janganlah pelik. Ada orang dah ada 2 dos pun kena mati. Ada orang tak kena. Ada orang tak ambil dos pun tak kena apa-apa. Lagi kerap bercampur dengan orang. Ada macam-macam. Tapi kita usaha kita pada kesihatan ni ikutlah SOP yang ditentukan oleh pakar. Sebab kita tak tahu, kita bukan pakar. Kata pakai mask lah. Kata jangan kumpul ramai-ramai, sempit, buat sempit. Janganlah. Ikutlah peraturan. Okey. Maka apabila mengambil ia akan tangan, kita sambung minggu depan. Wah, tak gerak lah wah. Ya Ustaz tak gerak Ustaz. Macam mana kelas aku ni tak gerak ni? Aduh. Tak apa Ustaz, dulu zaman. Dulu zaman, berzaman-zaman. Tak gerak lah wah. Tak apa Ustaz. Maka apabila mengambil, tadi pandang, telik, pandang dapat rahmat. Cerita rahmat. Cerita rahmat tu sejam tau. Satu perkataan je rahmat. Cerita dia sejam. Lepas tu pula ni, ambil tangan, mengambil ia akan tangan. Ambil tangan pasangan ni, ambil pegang lah maksudnya. Nescaya gugurlah dosa. Allah, lepas ni pergi pegang tangan bini. Duduk depan bini, pegang tangan dia. Kalau Tapi pastikan bini sendiri tau Ustaz. Jangan tersalah bini pula. Ada ya betul. Kalau salah bini bukan nama bini. Lama tak dengar Ustaz. Dah pegang sarung dan pokong. Sarung pula pokong. Aduh, itu yang tak tahan tu. Aduh, botak lah. Ada botak lah kepada aku dah botak. Tak ada pokong, telekong pun boleh Ustaz. Kau bagilah Ustaz. Janji depan dia, belakang dia kong sama tu. Ustaz dia tanya ke? Ya. Nak tanyalah pasal, macam tadi Ustaz cakap kalau macam kebaikan tu kan yang Allah turunkan pada seseorang umat dia tu, ada kena-mengena dengan kebaikan ke macam mana? Yang dia taatkan mak bapak ke atau banyak sedekah ke macam mana tu? Boleh uraikan sikit tak? Apa saya kata pasal kebaikan? Tadi kan Ustaz cakap kalau macam Allah nak turunkan seseorang yang dia berubah secara pelan-pelan tu, apa kebaikan yang dia buat tu? Yang maksudnya sedekah ke? Kadang-kadang lah, tak semua. Kadang-kadang ada kebaikan yang dia buat. Dia bakal Allah bagi hidayah pada hujung usia. Dia ni ilmu agama pun tak ada, semayang pun kelang kabut. Tapi dia ada kebaikan dia buat lah. Jadi mungkin kebaikan tu Allah nilai dan Allah nak selamatkan dia. Jangan dia terjun ke neraka. Allah ubah dia. Atas sebab apa? Atas Allah menilai kebaikan dia. Allah tak bergantung pada sebab. Tapi Allah sayang dia sebab dia mungkin berlemak dia ke. Mungkin lah yang kita tak tahu lah. Mungkin dia sangat baik dengan staf dia ke. Ada staf susah dia tolong ke. Staf tak pejabat ke. Mungkin dia suka menghormati orang lain ke. Tapi kadang-kadang ada orang dia hormat orang lain. Tapi semayangnya terkabur. Jadi Allah kasih pada sebahagian perbuatan dia. Allah betulkan dia ilmu dia, Allah betulkan amal dia. Dengan dia beri dia datang belajar. Mungkin itu juga. Dibalas atas kebaikan. Ya, dibalas atas kebaikan lah. Pada hakikatnya Allah tidak memerlukan sebab. Harus saja Allah buat itu. Diana tadi angkat tangan Diana. Ustaz, saya nak tanya, kalau dalam kitab ni dia kata saling berpandangan kan, macam mana pula kalau macam salah seorang je yang memandang pasangan dia tu dengan pandangan kasih sayang Ustaz?
Seorang pandang, seorang tak pandang. Jangan pandang-pandang. Tak ada nama pandang-pandang. Kalau seorang je pandang, seorang je dapat. Betul tak? Yang dapat tu yang memandang ke yang dipandang? Yang memandang. Okey. Kalau Abang Leman kata, Joya, pandanglah Abang Leman ni. Kan kita dapat rahmat. Tak nak. Dia kata. Langsir belum. Joya. Oh, sombong. Jarang tak nak. Pandang Abang Leman. Abang Leman dah tua. Dia kata. Janggut dah beruban. Geli air. Dia kata geli air. Langsir pun tak tukar. Langsir pun tak tukar. Kedekut. Tak nak pandang. Lagi tak tukar langsir. Aku takkan pandang Abang Leman. Sorry Abang Leman. Tiada maaf bagimu. Mana tak Joya nak dapat rahmat? Dia yang memandang dapat rahmat. Sama juga orang yang pasangan yang kejut. Allah akan bagi rahmat pada dia dan pada pasangan dia yang bangun. Lepas tu dia kata ni, isteri pandang kepadanya. Lelaki pandang isteri dan isteri pandang. Kalau isteri tak nak pandang, dia tak dapatlah rahmat. Tapi suami tu dia kena pandang isteri ni dengan kasih sayang. Kalau suami ni pandang isteri pandang suami dengan kasih sayang, suami kalau tak nak pandang, dia rugi. Dia rugi. Tapi kalau dah hati dah benci yang payah ni. Bila dah benci tertutup itu rahmat tau. Satu jangan ada rasa benci lah. Cubalah duduk, bincang baik-baik lah kan. Cari jalan penyelesaian yang baik lah. Jangan cakap tak boleh dulu. Hati ni Allah yang ubah. Hati ni Allah yang urus. Tapi kita kena usaha pada kebaikan lah. Cari jalan lah. Aku dah lama kahwin takkan tak tahu kan apa jalan yang boleh menyebabkan kita ni makin suruh kasih sayang. Kalau perlu berjalan dua-dua, pergilah berjalan dua-dua. Kalau siang-siang hantar anak nursery, ambil cuti dua-dua. Pagi hantar anak nursery, pergilah berjalan. Jangan kerja, jangan pergi kerja. Pergi berjalan. Pergilah mana-mana kat Selangor ni. Pergilah sampai Sabak Bonam pun. Sabak Bonam bukan jauh sangat. 2 jam, 3 jam sampai. Pergi mandi sungai. Pergi mandi sungai. Tapi air kena dalam sikit lah. Kalau mandi sungai cetek terjun ke kering pula air sungai. Orang kata kemarau ke? Orang kata. Ustaz, lepas tu kira-kira dapat anak baru Ustaz Amboi, PKP. Amboi, Bat. Amboi, berfikiran further. Abang Zahab bukan saya. Kilang dah tutup lah. Macam mana lah kilang dah tutup. Nak buka tak boleh kilang PKP. Tak ada surat. Tadi kata hantar anak pergi nursery. Kenapa kira lagi tu? Saya cakap ni pasangan muda. Pasangan muda. Dapat anak baru rezeki. Ni anak mana ni? Ini anak dia, nama dia Muhammad PKP. Allah bagi rezeki pula PKP. Saya PKP dapat cucu 2 ke 3 cucu PKP tu. Okey. Sampai lupa dah Ustaz. Lupa lah. Saya tak tahu. 2 cucu PKP. Ramai. Betul-betul cucu PKP. Okey, war. Nanti war. Monday, minggu depan, kita baca maka apabila mengambil ia. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Kita baca tu lah, sambung InsyaAllah, nanti hari ni hari Rabu, kita jumpa petang. Pukul 5 sampai pukul 6, nak baca Tauhid. Mungkin nak habiskan Tauhid lah. Nanti, lagi sekali nanti kita nak baca tasawuf pula. Lepas tu malam ni saya dekat Rabu saya cakap Tauhid. Kuarter polis Ceras. Saya dah try dulu buat online, tak dapat. Tapi malam ni saya akan cuba lagi. Sampai rasa putus asa. Saya akan bagi link juga. Kalau putus, putuslah. Kalau hidup, hiduplah. Itu je Semoga dimudahkan segala urusan Ustaz. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf semua pasti banyak kurangan dan penyampaian. Pura-pura semua terima maaf. Wabillahi Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.